kisah seorang sahabat Nabi SAW yang tak glamour. Zaman Nabi tak glamour, zaman kita pun tak glamour sangat. Seorang sahabat yang namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Pernah dengar nama Julaibib? Pernah dengar? Ada yang pernah, mungkin pernah cerita ni, pernah dengar lah kan. Orang tak tahu. Kalau sebut Sayyidina Umar Al-Khattab, siapa tak kenal, walaupun tak pernah jumpa. Siapa tak kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat besar, Khalid ibn Walid, orang kenal semua. Julaibib tak pernah dengar kan. Bukan kita je tak pernah dengar, zaman Nabi pun tak glamour sahabat ni. Dia antara, bukan saja tak glamour, dia ni Allah uji dia. Yang pertamanya dia ni orang miskin. Miskin sungguh, pakaian koyak rabak, hanya sekadar tutup aurat saja. Orang miskin, makanan dia dalam riwayat sebut diminum daripada tapak tangan dia, ambil di lopak-lopak dan sungai-sungai. Itu je diminum. Makan dia kalau ada roti-roti keras, kalau ada dia makan, kalau tak ada dia puasa. Ni Julaibib. Miskin, bukan setakat miskin, Allah uji dia tak handsome pula. Tak handsome, kesian Julaibib kan. Kalau zaman sekarang mungkin orang panggil dia gelandangan lah, gelandangan Madinah. Tak handsome, miskin, Allahu Akbar, macam tu sekali. Orang tak kenal dia. Ada pun tak apa, tak ada pun tak ada siapa-siapa nak kenal. Kan, suatu hari Julaibib lalu depan Nabi. Nabi duduk dengan para sahabat ni. Nabi tanya, atadruna man hadza? Nabi tanya para sahabat, korang tahu tak siapa dia ni? Para sahabat tengok Julaibib, siapa Muhammad ni? Tak ada siapa-siapa pun orang kenal. Tak penting pun kan. Kalau nak banding sahabat-sahabat besar yang lain, penting, Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Salman Al-Farisi, orang-orang hebat. Tapi Julaibib orang tak kenal, bukan orang penting pun. Kan? Bukan orang penting pun. Kalau penting pun mesti mengundi lah nak pilihan raya. Zaman Nabi tak ada pilihan raya. Nak sebut tak penting, tak penting. Baik. Suatu hari Julaibib lalu depan Nabi. Lalu depan Nabi. Nabi tanya dia, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Julaibib, kau nak kahwin ke? Tak nak kahwin ke Julaibib? Nabi tanya dia kan. Julaibib jawab, ya Rasulullah, may yuzawwijuni fid dunya alladhi la mala wala jah. Ya Rasulullah, siapalah nak kahwinkan aku dengan anak dia ni kat dunia ni? Siapa yang kena nak kahwinkan aku dengan anak dia kat dunia ni? Orang yang tak ada rupa, tak ada harta, tak ada kedudukan. Siapa ya Rasulullah? Julaibib tahu kat dunia memang tak ada can. Sebab tu disebut fi dunya. Kat dunia tak ada can punya. Tak ada siapa-siapa pun nak kahwin dengan aku ni. Harta tak ada, keturunan pun orang tak tahu. Kalau orang lain orang tahu daripada kabilah mana, bani mana. Julaibib orang tak tahu dia daripada kabilah mana. Punyalah tak penting. Selang beberapa hari jumpa lagi. Nabi tanya, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Julaibib, kau tak nak kahwin ke? Kata Julaibib, ya Rasulullah, may yuzawijni fid dunya alladhi la mala wala jah. Siapa nak kahwin dengan aku kat dunia ya Rasulullah? Harta pun tak ada, keturunan pun tak ada. Selang beberapa hari Nabi tanya lagi, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Julaibib, tak nak kahwin ke? Kata Julaibib, ya Rasulullah, may yuzawijni fid dunya alladhi la mala wala jah. Sama je jawapan dia. Kata Nabi, ya Julaibib, illa idhhab ila baiti fulan. Kata Nabi, Julaibib, sekarang ni engkau pergi ke satu rumah di kalangan penduduk Ansar. Pergi rumah tu, ketuk pintu, bagi salam, bagi tahu dekat tuan rumah tu aku kirim salam. Kan? Bagi tahu dekat tuan rumah tu aku kirim salam. Dan bagi tahu dia aku nak kahwinkan anak dia dengan engkau. Bayangkanlah perasaan Julaibib. Allahu Akbar. Pinangan daripada Nabi SAW. Dan perempuan yang nak dipinangkan tu perempuan yang paling cantik dalam kota Madinah. Wanita Ansar yang paling cantik dalam kota Madinah. Bukan calang-calang punya orang. Cantik. Orang Ansar, Nabi pun sebut, di mata wanita Ansar fihi syai', ada sesuatu. Mana lain macam. Cantiknya lain macam. Jadi Nabi suruh hantar pergi kahwin dengan seorang wanita cantik di kalangan penduduk Ansar. Allahu Akbar. Memang cantik. Kalau zaman sekarang dia ala-ala ada sikit-sikit macam Noradeni sikit campur dengan Noliofa sikit macam tu lah. Cantik kan? Kan? Jadi Julaibib pun pergilah rumah lelaki Ansar tadi. Dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Kawan tu tengok kau celah pintu, tengok Julaibib. Apa hal Julaibib datang rumah aku ni? Kan buat apa datang? Dia ni siapa kan? Orang tak penting, tiba-tiba datang rumah aku. Bila buka pintu, Waalaikumsalam. Kata Julaibib, wahai tuan, Rasulullah sampaikan salamnya pada engkau. Kata dia, Allahu Akbar, seronoknya. Nabi bagi salam kat dia, Nabi kirim salam kat dia. Okey, waalaikumsalam. Habis tu apa tujuan datang ke sini? Katanya,
Nabi minta nak kahwinkan aku dengan anak kau. Apa perasaan tuan rumah? Ui, terkejut lontonglah kawan tu. Ya Allah kan. Nabi nak kahwinkan dengan Julaibib. Julaibib, kau punya betul? Betul lah. Terkejut kawan tu. Hai, takkan kot. Tak apa, dia kata tak apalah, oleh kerana Nabi yang minta, usyawir ummuha. Aku nak meeting kejap dengan mak dia. Kau balik dulu. Aku nak meeting dengan mak dulu. Masuk ke dalam, jumpa rumah dia. Abang, dengar cerita ada orang datang. Saya baru nak buat air. Dah balik dah ke? Dah balik dah. Habis tu siapa yang datang? Julaibib yang datang. Julaibib, apa cerita Julaibib datang? Dia nak bagi tahu Rasulullah nak pinang anak kita. Alhamdulillah, Rasulullah nak pinang anak kita. Ui, bestnya kan. Seronok si makcik ni. Seronoknya dia. Kata suami, awak sabar dulu. Nabi bukan pinang untuk dia, Nabi pinang untuk Julaibib. Terkejut kawan tu. Julaibib ini, kata mak dia. Takkan Julaibib kot. Takkan agak-agak lah, takkan Julaibib kot. Macam tu lah. Terkejut kawan tu. Maka, tak nak lah bang, takkan lah Julaibib bang. Takkan lah bang. Bercakap lah kat Nabi. Tak payahlah tu, cari orang lain bang. Tak nak lah bang. Si makcik ni tak nak lah menentukan Julaibib. Julaibib, siapa tak kenal Julaibib? Zaman kotornya, mungkin zaman Nabi, zaman Madinah, mungkin dianggap gelandangan. Tiba-tiba si anak dara keluar. Wanita cantik tadi. Keluarlah anak dara tadi. Dia kata, ibu, ayah, tadi dengar cerita ada orang datang, dengar cerita pinang-pinang ni. Betul ke cerita ni? Kan? Dengar daripada jauh. Betul dah. Tadi ada Julaibib datang. Kenapa ya? Iya, tadi Julaibib datang. Dia bagi tahu Rasulullah nak pinangkan kamu dengan Julaibib. Rasulullah nak pinangkan kamu dengan Julaibib. Kata mak dia, dengar cerita tu. Dengan Julaibib, takkan ikut bang. Cakap lah bang. Takkan anak dara kita ni bukan cantiknya, ada doktornya, PhD-nya, kalau mas kahwin mahal ni. Tiba-tiba nak kahwin dengan Julaibib. Takkan lah bang. Kata si anak dara tadi. Di sinilah datangnya iman, datangnya taqwa, datangnya tarbiyah. Dia kata, ibu, ayah, atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amra. Dia kata, mak, ayah, sanggup ke kita nak tolak permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sanggup ke kita nak tolak pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sanggup ke kita sampai hati ke nak tolak pinangan Nabi? Nak tolak ni pilihan Nabi ni. Pilihan Nabi. Mak, ayah, pernah tak mak ayah baca ayat tadi? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dengar ayat tadi, mak dan ayah dia kata, okey, kita terima pinangan Nabi. Tak apalah, kahwinlah Julaibib nak kahwin pun dengan Julaibib dengan si anak dara tadi. Allahu Akbar. Kahwinlah, subhanallah, kahwin. Kan, ringkas ceritanya kahwin. Hari perkahwinan Julaibib dengan wanita cantik Madinah tadi, Nabi doakan kepada keduanya, Allahumma subba alaihima sabban sabba wala taj'al 'aishahuma kaddan kadda. Nabi doakan secara khusus kepada Julaibib dan dengan isterinya. Ini doa yang juga maksur. Biasanya kita kalau di rumah orang kahwin, kita doakan yang biasa yang Nabi sebut tu, barakallahu lakuma wa baraka, yang Mahizin nyanyi tu kan. Itu biasa doa yang kita doakan kepada pengantin baru, maksur daripada Nabi. Ini pun doa yang sama. Kalau kita nak doa untuk orang-orang yang baru kahwin, Nabi doakan kepada Julaibib dan isterinya. Apa maknanya? Ya Allah, limpahkanlah kepada kedua mempelai ini kelimpahan kebaikan yang melimpah ruah, dan jangan kamu jadikan kehidupan kedua-duanya ini kehidupan yang sengsara, kehidupan yang susah. Ini doa Nabi. Doa Nabi. Ringkas ceritanya tuan-tuan. Malam pertama, kan? Malam pertama, malam perkahwinan antara Julaibib dengan si isteri tadi, wanita cantik Madinah. Malam pertama baru nak tengok muka, cantiknya isteri abang, kan? Dengan isteri yang perhiasannya inai masih berkat di jari lagi, muka yang cantik, bilik yang cantik, cadar pun baru beli kat GM Kelang, kan? Maknanya cantik semuanya. Bilik cantik, bilik pengantin. Baru dah nak angkat dagu isteri, cantiknya isteri abang. Baru nak senyum-senyum main mata, tiba-tiba terkeluarlah, terdengar semboyan jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Orang ajak pergi perang Uhud, ajak pergi perang. Subhanallah, Julaibib waktu itu baru nak seronok-seronok dengan isteri.
yang cantik, yang baru dinikahi, dia dah lah tak ada can nak kahwin dengan orang, dapat pinangan Rasulullah, dapat yang paling cantik, tiba-tiba dengar semboyan jihad. Lain macam pula nak kena pergi jihad. Jihad ni wajib. Kan kalau kita gak-gak pergi tak jihad? Kalau kita lah agak-agak kan, sejam kekot, setengah jam, lewat sikit lah kan, lewat sikit setengah jam ke orang lain. Ni pengantin baru ni, takkan Rasulullah tak faham. Tak. Julaibib radhiyallahu anhu, isteri dia baru pegang ke tangan dia, abang baru pegang ke tangan dia, dengar seruan jihad, lepaskan tangan isteri, terus keluar daripada rumah, pakai baju besi, pergi berperang ke medan Uhud. Subhanallah. Tinggalkan isteri yang baru dikahwini, taatnya pada Allah, tak ada pilihan lain. Jihad pilihan aku, walaupun isteri baru dikahwini. Kalau dia nak pilih, dia tak lewat sikit ke kan, sempatlah senyum-senyum sikit ke, kiss-kiss sikit ke, tak fikirlah. Jihad fi sabilillah. Julaibib keluar daripada rumah, menghalakan medan Uhud. Subhanallah. Julaibib berperang bersama-sama dengan mereka yang berperang. Bila dah habis peperangan, Nabi tanya para sahabat, hal tafqiduna min ahad? Kata Nabi, ada tak siapa-siapa di kalangan kita yang syahid, yang hilang ni? Para sahabat kata, ada Hamzah, ada orang ini, ada orang ini. Para sahabat sebut semua ni, semua sahabat-sahabat yang penting ni, ramai yang syahid ni. Sebut, tapi tak sebut Julaibib. Orang tak ingat pun pada Julaibib. Ada, tak ada, sama je. Tak glamour, orang tak kenal, orang tak ingat pun. Nabi tanya, hal tafqiduna min ahad? Ada tak lagi yang tak ada ni? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, tak ada dah, semua dah sebut dah, list dah masuk semua dah ni, tak ada dah ni. Tiba-tiba Nabi kata, walakinni afqidu Julaibiban, tapi aku kehilangan Julaibib. Mana Julaibib? Di saat orang lain tak ingat pada Julaibib, Nabi ingat pada Julaibib. Subhanallah. Nabi ingat pada Julaibib. Nabi kata, faqalabuh, Nabi cari, Nabi dan para sahabat pusing medan Uhud, cari Julaibib, cari, akhirnya jumpalah Julaibib dalam keadaan terkujur, tak bernyawa, sudah syahid di medan Uhud, meninggal dunia dalam keadaan muka dipenuhi dengan debu, dengan darahnya. Dan dikelilingi Julaibib ada 7 orang musuh musyrikin. 7 orang musuh dikelilingi Julaibib. Nabi kata apa? Qatala sab'atan faqataluh, kata Nabi. Julaibib bertempur dengan 7 orang musyrik. Akhirnya 7 orang musyrik ini berjaya membunuhnya. Julaibib seorang lawan 7. Nak menggambarkan kepewiraan Julaibib. Seorang lawan 7 tu Allahu Akbar. Kata Nabi, hadza minni wa ana minhu, hadza minni wa ana minhu, hadza minni wa ana minhu. 3 kali Nabi ulang. Dia daripada aku dan aku daripada dia. Dia daripada aku, maknanya aku dia sama. Sayangnya Nabi SAW pada Julaibib. Akhirnya Nabi turun, Nabi letak tangan di belakang kepala Julaibib. Belakang ni, lengan Nabi jadi bantal Julaibib. Allah, para sahabat semua jealous para sahabat. Orang lain yang syahid Nabi tengok dia tanam dalam kubur. Julaibib sampai Nabi turun dalam lahat, hantar Julaibib ke kubur. Waktu Nabi pegang kepala Julaibib, tiba-tiba Nabi berpaling ke kanan. Nabi tanya, wahai para sahabat, kamu tahu tak apa yang aku nampak? Kata Nabi, aku melihat hurun ain, bidadari syurga, berebut berlari, berebut nak tunggu Julaibib. Allahu Akbar. Nak tunggu Julaibib ni. Apabila mereka berlari sehingga terselak nak nampak aurat mereka, bila ternampak aurat, Nabi berpaling ke kanan. Malu Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini Julaibib, kan? Orang yang sangat taat pada Allah. Apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, dia ni bukannya sahabat-sahabat besar. Dia ni, kalau zaman Nabi orang miskin, orang tak handsome, orang tak kenal, tapi oleh kerana taatnya pada Allah, tak ada pilihan yang lain, ketaatannya pada Allah. Julaibib, isterinya pun sama, taatnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah muliakan Julaibib radhiyallahu anhu. Subhanallah. Isteri Julaibib, balu Julaibib, kan janda Julaibib ni, subhanallah, jadi rebutan masyarakat Madinah. Orang berebut dia selepas kewafatan Julaibib. Orang berebut. Pasal apa? Pasal berkat doa Nabi. Doa Nabi, Nabi doakan dia supaya dilimpahkan keberkatan, tak susah hidup. Dan isteri Julaibib jadi seorang wanita yang paling kaya dalam kota Madinah. Subhanallah. Sebab tu orang berebut.